Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, kita akan mulakan kelas pendidikan Islam pada hari ini dengan membaca doa belajar. Murid-murid boleh menadah tangan dan membaca doa bersama-sama dengan ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pelajaran-pelajaran yang lepas, untuk tajuk ibadah, sudah tentu kamu telah belajar tentang menyucikan diri. Okey, baiklah, sebelum kita beribadah, kita diwajibkan untuk bersuci. Okey, jika kita nak solat, kita kena bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tentu kamu dah belajar apa itu berhadas kecil. Hadas kecil ialah kita buang air kecil, buang air besar. Okey, kita ada najis, jadi kita kena membersihkan diri dengan buang najis, cucikan najis, kemudian kita berwuduk. Okey, kenapa kita kena berwuduk? Kalau kita nak pegang Quran, kita kena berwuduk. Kalau kita nak mengaji, terutamanya wajib kita berwuduk kalau kita nak solat dan juga kita nak tawaf di Kaabah. Kalau orang pergi haji nak tawaf, wajib kena ada air wuduk. Okey. Kemudian kamu kena faham apa itu cara berwuduk. Okey. Baiklah, macam mana kita nak buang hadas kecil? Kita kena berwuduk. Okey, cara-cara berwuduk kita boleh lihat dalam muka surat 56. Okey, muka surat 56 dalam buku teks pendidikan Islam ada diajar cara-cara berwuduk. Okey, sebelum kita mulakan wuduk, kita mestilah membaca niat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Jika kamu tak ingat bahasa Arab, ucap dalam bahasa Melayu. Okey, sebut dalam bahasa Melayu. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian kita kena buat apa? Okey, kita kena masukkan air dalam hidung, kita kena kumur-kumur, baca bismillah, basuh tangan hingga pergelangan tangan. Okey. Kemudian apa kita kena buat? Membasuh muka, membasuh tangan hingga ke siku, menyapu kepala, menyapu telinga, membasuh kaki. Okey. Tertib ni maksudnya kita mestilah melakukan perbuatan wuduk itu secara tersusun. Tak boleh tunggang langgang. Okey, kena tersusun. Baiklah. Apa lagi cara untuk kita buang hadas kecil? Kita boleh bertayamum. Okey. Macam mana cara tayamum? Tayamum caranya ialah menggunakan debu-debu yang bersih. Okey, debu-debu yang bersih. Kenapa kita kena tayamum? Kita akan bertayamum jika dekat tempat kita dah tak ada air nak ambil wuduk. Air yang ada tu cukup untuk minum dan makan sahaja. Air untuk ambil wuduk tak ada. Okey. Mungkin kemarau, ada bencana kan. So tak ada air. Jadi kita boleh bertayamum. Okey, di muka surat 58. Okey, dalam buku teks ada diajar cara-cara untuk bertayamum. Okey. Niat, tekap debu, tipiskan debu, sapu muka, tekap debu lagi sekali, tipiskan debu, sapu tangan hingga ke siku. Okey, itu sahaja cara
tayamum. Okey. Baiklah murid-murid, kenapa kita kena berhadas kecil? Okey. Kenapa kita kena bersuci daripada hadas kecil? Okey, kalau kita tak bersuci, ibadah kita tidak sah. Okey, Allah tak terima ibadah kita kalau kita tak wuduk. Okey. Kemudian jiwa kita tidak tenteram. Kita juga terhindar daripada doa malaikat. Malaikat tak doakan kita kalau kita tak bersuci. Okey. Jauh daripada fitrah manusia. Maksudnya kita akan jadi orang yang tidak beriman kepada Allah. Last sekali, mudah dijangkiti penyakit. Kita akan senang dapat penyakit kalau kita tak jaga kebersihan. Okey, maksudnya kalau kita buang air kecil, kita kena sucikan diri kita. Okey, baru boleh ambil wuduk. Kan? Kemudian apa hikmahnya bersuci daripada hadas kecil? Yang pertama, kita akan memenuhi tuntutan fitrah manusia. Okey, manusia semua kena bersih. Tak boleh kotor-kotor. Lepas buang air kecil, lepas buang air besar, kita kena basuh bersih-bersih dan guna sabun, kan? Terutama pada musim COVID-19 ni, lagi kita kena jaga kebersihan. Okey, kalau boleh, basuh tangan dengan kerap menggunakan air dan juga sabun. Sebab kuman COVID-19 ni akan mati jika kita basuh tangan guna sabun. Okey. Kemudian yang kedua, mencerminkan kepribadian sebagai seorang Muslim. Okey, orang Islam kena jaga kebersihan. Sebab Nabi kata, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Yang ketiga, menjaga kesihatan dan terhindar daripada penyakit. Okey, kalau kita nak jaga diri kita, tak nak dapat penyakit, so kita kena bersuci selalu daripada hadas kecil. Keempat, memberikan ketenangan kepada diri orang lain. Okey, cuba bayangkan kalau kamu buang air besar, kamu tak cebok, kamu tak basuh kamu punya najis. Kesian orang lain akan bau busuk najis, kan? Najis kan bau busuk. So kita kena sucikan najis itu. Okey? Kita kena bersihkan, kita kena cebok guna sabun supaya bersih dan wangi. Last sekali, membentuk jasmani yang cergas dan minda yang cerdas. Okey, bila orang suka dengan kebersihan, orang yang suka bersuci, orang yang suka mandi, dia akan menjadi orang yang cergas dan otak dia pun akan cerdas. Okey, jadi pada hari ini Ustazah rasa itu sahaja untuk tajuk kita, iaitu bersuci daripada hadas kecil. Ustazah harap kamu faham apa itu bersuci daripada hadas kecil. Hadas kecil maksudnya najis, air kencing dan air besar. Okey, air kecil dan air besar. Bila kita kencing dan berak, itu adalah hadas kecil. Kita kena sucikan najis itu, kita kena cebok bersih-bersih. Kemudian kita kena ambil wuduk untuk kita pegang Al-Quran ataupun kita solat. Ustazah harap semua murid faham. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dalam pelajaran pendidikan Islam. Baiklah, kita akhiri kelas kita dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.